Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam video PDP di channel Encik Isma. Okey, baik pada yang mungkin kali pertama menjumpai video ini, menjumpai channel ini, cikgu minta kita sama untuk subscribe channel Encik Isma dan tekan butang loceng sebagai tanda sokongan. Okey. Baik, terima kasih di atas sokongan yang telah tekan subscribe, yang dah menonton video cikgu, yang dah subscribe channel cikgu. Terima kasih cikgu ucapkan. Pada yang belum, jangan lupa. Baik, insyaAllah hari ini kita akan belajar subjek geografi untuk tingkatan 3. Dan kita masuk pada hari ini bahagian kemahiran. Bahagian kemahiran iaitu bab 2 subtopik 2.1. Apa tu 2.1? Apa itu bab 2? Okey, mari kita saksikan. Baik, ini geografi kemahiran tingkatan 2. Okey. Baik, bab 2 berkaitan dengan tajuk carta pai. Carta pai. So kita nak buat kemahiran membina carta pai, mengenali carta pai. Tu. Kat sebelah tu ada tambah. Nampak? Tu dia carta pai. Pai tahu pai. Kenapa bagi carta pai je aku tahu pai. Dia sebab dia bentuk dia macam bulat, macam pai lah, macam makanan. Tu carta pai. Okey, baik. Dan hari ini kita hanya fokus pada subtopik 2.1 sahaja. Tetapi untuk topik bab 2 ni, okey, pada akhir pembelajaran nanti, objektif dia, apa yang kita nak belajar, apa yang kita nak tahu. 2.1 untuk video pada kali ini saja, kita nak menerangkan ciri-ciri dan kegunaan carta pai. Apakah ciri-ciri dia dan digunakan untuk apa? Untuk video pada kali ini. Video pada yang seterusnya, barulah kita lihat macam mana cara kaedah memilih carta pai berdasarkan jadual dan juga 2.3 mentafsir carta pai. Pendek kata, di hujung pembelajaran untuk bab 2 ini sahaja ada 3 objektif ataupun standard pembelajaran yang perlu pelajar-pelajar ataupun tuan-puan fahami untuk topik geografi tingkatan 3 bab 2 ini. Okey, dan hari ini mari kita bincangkan, mari kita lihat untuk satu topik 2.1 sahaja. Okey, ini dia ciri-ciri dan kegunaan carta pai. Baik, pengenalan sedikit. Carta pai ialah salah satu persembahan grafik yang dilukis secara bulatan. Sebab itu dipanggil carta pai. Okey. Kenapa tak panggil carta jam? Sebab jam ada yang petak, ada yang lonjong, ada yang bujur. Tapi pai kebiasaannya pai orang buat dalam bentuk bulat. Okey. Tapi tak panggil carta bola. Carta bola tu maksud dia lain. Okey, itu dipanggil carta pai. Baik, data yang dipersembahkan mestilah mengikut sudut sektor. Maksudnya bila kita kira bulatan tu, pecahan-pecahan tu kita mengirakan menggunakan kaedah matematik iaitu sudut sektor dia. Yang mewakili berapa darjah. Okey, untuk nilai tersebut. Dan penggunaan carta pai ni, kenapa kita gunakan untuk subjek geografi ni? Kerana ianya memudahkan pengguna untuk melihat perbezaan nilai bagi setiap komponen yang ditunjukkan. Sebab bila kita carta pai bulat tu, kita dah nampak pecahan dia, mana hak besar, mana hak kecil. So mudah. Kita tengok je kita tahu, oi, ini banyak, ni sikit. Contoh. Okey. Baik, tu dia pengenalan sedikit tentang carta pai. Okey. Baik, ciri-ciri carta pai. Apakah ciri-ciri carta pai yang membezakan dia dengan graf yang kita belajar subjek topik sebelum ni, kemahiran geografi sebelum ni. Baik, pertama, sama macam yang lain, dia ada tajuk, dia ada petunjuk. Cuma beza dia mempunyai sudut sektor yang mewakili maklumat sesuatu data yang ingin ditunjukkan, yang ingin ditunjukkan, yang ingin dipamerkan atau yang ingin dipersembahkan. Itu perbezaan dia. Dia ada sudut sektor. Dan saiz sudut berdasarkan kuantiti data dan juga maklumat. Tak boleh buat ikut suka. Sudut tu tak boleh nak buat suka-suka. Dia kena gunakan kaedah yang betul dengan cara yang betul. Okey. Baik. Dan sudut sektor biasanya dinyatakan dalam peratus. Di dalam carta pai tu dia tulis peratus. Tapi sudut tu dikira dalam bentuk darjah. Tapi dikira dalam
peratus ditunjukkan, dinyatakan dalam bentuk peratus. Dan apabila secara normal lah, keseluruhan maklumat adalah 100% yang diwakili oleh 360 darjah. Kenapa 360 darjah, cikgu? Sebab satu bulatan penuh nilai dia adalah 360 darjah. Pandai pada siapa yang jawab. Yang tak dapat jawab, jangan risau. Kita belajar. Sekarang, sebelum ni kita tak tahu. Tapi bila cikgu dah bagi tahu, dah tahu. Oh, 360 darjah, satu bulatan penuh. Lengkap. Okey. Baik. Dan memaparkan maklumat keseluruhan data. Okey, itu dia ciri-ciri carta pie. Kegunaan dia pula. Digunakan untuk apa? Yang pertama, kita gunakan untuk memaparkan informasi dalam bentuk grafik yang mudah dan menarik. Menariklah. Sebab dia ada color-color, dia bentuk gambar raja, image gitu kan. Bukan bentuk tulisan sahaja. Tu yang dikatakan menarik, mudah. Kita nampak dah. Mudah nak tengok kan? Okey. Menunjukkan saiz perbandingan di antara data yang dipaparkan. Okey. Bila kita tengok carta pie tu, kita dapat dah perbandingan dia. Kita tengok. Dari jauh kita dah tahu. Dah nampak dengan jelas. Seterusnya, memudahkan pembacaan dan juga penafsiran data. Itulah tujuan dia. Supaya nak mudah kita tengok, mudah kita buat tafsiran. Seterusnya, ni sesuai untuk apa ni? Biasanya carta pie ni, kalau biasa tengok TV kan, pembentangan tentang ekonomi bajet, peratus sektor ekonomi biasanya ditunjukkan dalam bentuk carta pie. Nilai import dan juga ekspor, nak tengok banyak mana. Banyak import ke banyak ekspor. Menggunakan carta pie juga. Dan seterusnya terakhir, jumlah pelancong asing ke Malaysia pun menggunakan carta pie. Okey, ni antara kegunaan-kegunaan dia. Okey. Baik. Okey, untuk 2.2 itu nanti kita tunjukkan. Bukan untuk pada video kali ini. Video kali ini hanya sampai itu sahaja yang kita tunjukkan. Yang kita belajar. Sebab dah beritahu kan, kita hanya fokus untuk subtopik 2.1. Jadi kita tahu dah apakah ciri-ciri dia dan juga apakah kegunaan carta pie. Okey? Jadi sebelum meninggalkan channel cikgu ni, sekiranya suka, tekan like. Sekiranya nak bagi idea, nak komen ke apa, boleh komen, tak ada masalah. Kalau bermanfaat, sudah tentulah tolong sebarkan kepada orang lain. Share pada rakan-rakan. Sebab anda juga dapat pahala, anda juga dapat manfaat dia. Benda baik kalau kita share kat orang, Allah akan mudahkan kita, Tuhan akan tolong kita untuk mudah kita belajar lagi dalam pembelajaran. Sebab itulah kalau bermanfaat, tolong share pada rakan-rakan. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Yang belum subscribe, yang dah subscribe tak apalah. Okey, yang belum subscribe, minta kerjasama, minta tolong tekan butang subscribe. Dan lastly, thanks for watching my channel. Baik, sehingga kita berjumpa lagi dalam video PDP yang seterusnya. Ingat, geography is fun. Geography is all about us. Thank you for listening and thank you for watching my channel. Bye-bye. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bye-bye. Sayonara. Arigatou gozaimasu.